cita-cita, medan utama sebagai wasilah menyemai benih-benih hikmah. Berteras keimanan, berlandas keasaman. Ini iltizam kita, ini matlamat kita, sentiasa ada memacu keharmonian ummah. Zakat bulan bina, amanah hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man nasarahu wa walah wa ba'd. Penonton yang dimuliakan, sahabat-sahabat Zakat Pulau Pinang, seperti yang kita janjikan hari ini, kita nak adakan live Facebook yang mana kita nak buat sembang santai sikit, yang mana kita hadirkan ataupun kita wujudkan di alam maya ni satu orang tokoh ataupun personality dakwah, seorang penulis. Kalau di negeri kita ni memang dah tak asing lagi lah, ataupun di utara ni memang tak asing lagi, di Malaysia pun tak asing. Yang mana kita hadirkan dalam alam maya Facebook kita ni Sahibul Fadilah Ustaz Ibnu Rijal ataupun Ustaz Muhammad Nazri bin Rijal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kuih putih noh. Cerah edit poin ni. App ni. Oh, di puas. Oh, ingatkan pakai bedak tadi. Tu baru sikit lapisan. Tu noh. Kok semua atas ni. Oh. Okey Ustaz. Ya. Sajalah nak tanya Ustaz ni. Okey, lah ni kita nak habis dah Ramadan. Kemudian kita nak sambut raya ni dengan raya dalam keadaan tempoh PKPB. Dia bersyarat. Jadi Ustaz rasa ataupun suasana yang Ustaz nak rasa ni lagu mana rasa? Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Zakat Pulau Pinang, para asatizah dalam Zakat Pulau Pinang, dan yang saya kasihi saudara saya Ustaz Nazrin, seterusnya semualah para penonton. Saya tak boleh tengok penonton noh, Ustaz noh. Oh, tak boleh. Tengok tak? Oh, tak boleh tengok muka saya ajalah. Tapi assalamualaikum semua, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Seperti mana macam yang Ustaz sebut tadilah, tahun ini kita bakal menyambut raya dalam orang kata apa, new normal. Kan satu suasana yang baru daripada kita punya ujian musibah COVID yang melanda dunia hari ini. Satu sudut memanglah kita mengalami sedikit kesedihan lah pasal yalah perayaan ini satu syiar yang kita yang lazimnya kita turun di padang mengucapkan takbir. Mesti bagaimana yang Allah Ta'ala kata qauli wa litukabbirullah ala ma hadakum, kita bertakbir, kita seronok melahirkan syiar. Namun pada tahun ini pasti akan dikenangkan dalam sejarah. Saya teringat semalam video Syekh Faisal kita. Dia kata perayaan tahun ini pastinya akan diingat sampai bila-bila. Dia menjadi secebis kenangan. Di satu sudut itu dia memberi secebis kenangan juga kepada umat Islam. Kalau kita nak melihat pada sudut yang baik lah, di sudut positifnya, bila kita cuba ambil ibrah daripada musibah itu, sekurang-kurangnya bila berlaku musibah begini di sudut keilmuan yang kita dapat juga ilmu baru. Oh, rupanya begini, rupanya boleh sembahyang di rumah dalam keadaan tertentu, rupanya boleh dalam keadaan tidak berkhutbah dan sebagainya. Banyak ilmu baru yang kita dapat belajar kan, tentang bagaimana Islam itu memudahkan bila berlaku musibah itu, Islam ada jawapannya dalam kaifiat solat secara dalam musim virus ini. Banyak benda lah, bagi saya banyak benda yang kita dapat pengalaman, yang kita dapat belajar, yang dapat kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti. Apa pernah mengalami situasi itu dulu, lagu ni kerajaan kita menanganinya, agama kita menjawabnya, macam tu. Kita ambil sudut positif, insyaAllah. Maksudnya Ustaz, di sebalik musibah yang mai dekat kita, yang timpa dekat kita, timpa negara kita, mesti ada rahmat di sebalik tu. Okey Ustaz? Ya, betul. Okey Ustaz tunggu sana, saya nak santun sahabat-sahabat Zakat Pulau Pinang yang join Facebook ni noh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat
ataupun mungkin pembayar-pembayar zakat di Zakat Pulau Pinang, ataupun mungkin penerima-penerima bantuan Zakat Pulau Pinang. Apa khabar semua? Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bagi masa, bagi waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita duduk dengar manfaat yang akan diberikan oleh Ustaz Ibnu Rijal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk komen sikitlah di live zakat ni untuk kita nak tahu suara saya ni dengar ke tak, suara Ustaz Ibnu Rijal ni dengar ke tak, muka tak berapa cerah ke, muka terlebih cerah ke, lagu tu. Minta tuan-tuan dan puan-puan komen sikit, nak dengar clear tak kami punya suara. Ya. Kalau boleh komen lokasi sekali Ustaz noh. Kat komen noh kalau boleh lah. Saja kita nak tahu capaian komen sekali lokasi noh. Nak tahu capaian kita kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kesempatan ni juga saya menyeru kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita share live Facebook hari ini bersama dengan Ustaz Ibnu Rijal. Mungkin dengan kita share live Facebook Zakat Pulau Pinang ni, orang yang tak tahu hari ni ada live jadi tahu. Dan bila orang tahu ni, orang ikut serta. Bila orang ikut serta ni, mereka ambil ilmu, mereka ambil manfaat, mereka beramal, kita juga dapat pahala. Dan saya menyeru juga saat ni dan ketika ni para penonton live Zakat Pulau Pinang untuk sama-sama kita like Zakat Pulau Pinang punya Facebook yang mana bernama Zakat Pulau Pinang. Okey, di Zakat Pulau Pinang punya Facebook kita boleh tahu maklumat-maklumat apa yang Zakat Pulau Pinang buat, ataupun kita nak tahu harga emas semasa, ataupun kita nak tahu harga perak semasa, ataupun kita tak tahu nak apply zakat, boleh pergi di Facebook Zakat Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan, para penonton yang dimuliakan, kita sama-sama share dan sama-sama kita like Facebook Zakat Pulau Pinang. No, insya-Allah. Okey, Ustaz. Ya, saya. Ustaz, sebelum tu lah, seperti yang kita habaklah dalam Zakat Pulau Pinang punya Facebook, kita punya tajuk sembang santai kita, kalau bukan kita, siapa lagi nak harap untuk perkasakan institusi zakat di negara Malaysia ni? Ustaz, semua saya ni nak tanya lah Ustaz. Okey, kita ni kan dekat negara Malaysia ni, hampir seluruh negeri dalam negara Malaysia ni ada institusi zakat. Misalnya kan di Selangor kita ada Lembaga Zakat Selangor. Di wilayah kita ada Pusat Pungutan Gas Zakat. Kemudian di Kedah kita ada Lembaga Zakat Kedah. Di Penang kita ni, negeri tercinta kita, kita ada Zakat Pulau Pinang. Jadi hampir ke semua negeri dalam negara Malaysia ni ada institusi zakat yang secara rasmi dilantik oleh pemerintah. Jadi mungkin ramai orang tak tahu yang mana institusi zakat di antara negeri-negeri dalam Malaysia ni diambil ataupun direalisasikan daripada sunnah Nabi SAW. Okey Ustaz, dia macam ni saya nak tanyalah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit dekat kami, yang kami duk dengar, para penonton di luar sana duk dengar, duk terapa mata, duk buka telinga. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit kat kami bagaimana ataupun macam manalah sejarah zakat oleh Nabi SAW. No Ustaz, no? InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Zakat di Malaysia kita dibahagikan ikut negeri Ustaz, no? Pada dasarkan kita punya undang-undang Indonesia jugalah. Betul. Dalam peruntukan agama itu dia ikut bawah bidang kuasa negeri. Itu yang saya faham lah. Maka secara tak langsung zakat juga diuruskan mengikut negeri. Maka kalau kita nak petik, kalau kita nak tarik zakat ni, kita nak ulang, kita nak tengok di sudut sejarahnya, peringkat awalnya. Seingat saya lah dalam pembacaan, zakat ini dia seawal tahun kedua hijrah lagi. Cuma dia mengalami perkembangan seperti mana kefarduan yang lain lah. Allah Ta'ala turunkan kefarduan itu, dia ada peringkat-peringkat dia, kita mengetahui tentang pengharaman arak dan sebagainya itu kan, dan peringkat dia. Begitu juga dengan zakat. Kalau kita tengok dalam Quran disebutkan zakat tu dengan perintah zakat itu dalam surah Baqarah ayat 110 yang bila mana Allah Taala sebutkan tentang solat, Allah Taala akan menyebutkan tentang zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah, kan? Mengikut
kiraannya ada 28 perkataan zakat. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang zakat, Allah Ta'ala akan pair dengan solat. Ada 28 perkataan, 28 ayat dalam Quran. Itu yang pair dengan solat. Kemudian kalau kita tengok dalam tafsir juga, zakat juga di refer sebagai dengan kalimat sedekah. Tapi bukan semualah, kita kena tengok tafsir. Ustaz lagi tahu lah bab ni Ustaz kan. Maksudnya kalau kita tengok dalam tafsir, ada beberapa perkataan ataupun ada beberapa ayat dalam Quran, banyak jugalah, bila mana Allah Ta'ala menyebut tentang sedekah itu, dalam konteks itu adalah konteks zakat. Itu kalau kita tengok dalam ulumul Quran, ada kaedah tertentu lah bagaimana ulama menyusun. Sedekah dalam konteks ini bermaksud sedekah, dalam konteks ini pula bermaksud zakat. Yang saya nak kongsi hari ini adalah sejarahnya, perkembangannya bagaimana Nabi SAW sendiri melakukan pengurusan zakat yang cukup hebat, yang cukup baik, yang dalam konteks peringkat zaman Nabi itu peringkat awalnya disebut sedekah. Kalau kita baca satu tesis karangan terkenal lah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, memang Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi memang terkenal dengan zakat kan, dia punya tesis fiqh zakat tu. Dia menyebutkan beberapa nama yang Nabi lantik sebagai amil kepada Rasulullah SAW sendiri. Maknanya ketika itu Nabi telah lantik amil yang mewakili Rasulullah SAW untuk pergi ke perkampungan orang, para sahabat, orang Islam untuk mengutip zakat. Contohnya yang disebutkan oleh itu Yusuf Al-Qaradawi banyak lah Ustaz. Tapi saya ingat saya ada 3 orang yang duk mic pula. Antaranya Buyainah yang diutuskan untuk Bani Aslam. Kemudian ada Buyainah, kemudian ada Amr bin Al-As yang diutuskan untuk Bani Fazarah. Kemudian yang diutuskan kepada Bani Aslam dan Bani Rifar. Ada 3-4 orang sahabat lagi. Tapi Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dengan dalam detail lah dalam fiqh zakat bagaimana Nabi melantik para sahabat ini yang diutuskan sebagai amil yang ditugaskan untuk dihantar ke desa-desa. Tapi dalam zaman Nabi SAW, baginda mengutuskan para sahabat, seorang lagi Muaz bin Jabal kan? Muaz bin Jabal. Nabi bahagi ikut bani. Sahabat ini pergi kutip dekat bani ni. Sahabat ni kutip dekat bani ni. Maknanya sejarah pengurusan zakat itu sendiri dah ada. Sejarah dah ada pada zaman Nabi sendiri. Maknanya Nabi SAW bukan sahaja menghidupkan syiar, sebab kita tahulah zakat ni dia maklum minad-din bidarurah. Dia semua orang tahu. Dia kata agama ni, Islam ni, zakat ni tertegak antara tiangnya adalah zakat. Cuma sejarah institusi zakat itu sendiri telah dimulakan oleh baginda Nabi SAW secara tak langsung. Bila mana Nabi melantik zakat, melantik para amil. Bahkan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang amil, jelas tentang ayat yang bila mana Allah Ta'ala menggunakan perkataan amil itu, yang Allah Ta'ala kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha, itu domel tu kembali kepada harta zakat itu. Amil, penjaga ke atasnya. Maka secara tak langsung dalam konteks ini memberikan gambaran kepada kita institusi itu sejarahnya memang begitu, memang ada dah. Nabi telah mulakan. Kalau lah Ustaz saya nak tambah sikit boleh ke Ustaz? Boleh, sila Ustaz. Tak ada masalah. Kami memang nak bagi ruang untuk Ustaz Ibnu Rijal seorang saja. Kalau ada orang komen Ustaz bagi tahu saya nak. Boleh. Bukanlah tadi alang-alang Ustaz dah tanya sejarah kan. Saya nak tarik sejarah tu mai ke depan sikit, iaitu zaman yang paling terkenal lah Ustaz, zaman Khalifah Umayyah, Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz tahun 99 Hijrah. Dia wafat 101, 2 tahun lebih ya. Pasal terkenal lah bila sebut Khalifah Umar Abdul Aziz, antara yang terkenal oleh beliau adalah zakat lah. Kan? Bagaimana beliau memperkasakan institusi zakat. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh, kitab sirah termasuk dalam Bidayah Nihayah, bagaimana diceritakan sistem ataupun dalam biografi Umar Abdul Aziz, cerita bagaimana Umar Abdul Aziz dia membahagikan sistem pengurusan zakat itu, amil itu kepada beberapa bahagian. Antaranya yang saya boleh petik pada pagi ini adalah dia menubuhkan amil itu ataupun unit zakat, pusat roh zakat itu dia bahagi kepada beberapa kelompok. Antaranya yang disebut sebagai satu unit yang disebut sebagai unit hasabah, iaitu yang orang kata yang hasabah ni pada perkataan hisab dia kira ataupun dalam ni audit macam itulah. Yang pertama katabah. Katabah ni saya kalau ada orang kat sini yang
yang sensitif saya minta maaf lah, tapi katabah ni saya terjemuh dalam bahasa saya mudah sebagai macam LHDN macam tu lah. Dia pentaksir tau. Katabah ni dia catat, dia tengok siapa yang layak terima duit. Siapa Oh, Penang yang kata geng cukai. geng cukai ya. Geng cukai. Oh, Kata bawah tu. Kan? Maknanya dia katib dia catat lah kan, dia catat siapa yang layak kan. Kemudian hasabah saya catat tadi tu. Bila orang ni dah catat, dah usia reki semua, okey dia ni layak dia ni layak dia. Maknanya kalau hari ni kita pergi tercebuh macam tu, orang kata tu dia depa ni kalut nak kira-kira duit orang kan. Padahal benda tu zaman Umar bin Aziz dah buat dah. Unit yang katabah ni yang mencatat berapa siapa yang patut bayar kali ni pendapatan dan sebagainya kan. Kemudian hasabah yang mengira, yang tolong kira pula. Kemudian ajubah yang collect, yang kumpul. Kemudian ada saya rasa ada 5. Kemudian bila ajubah dah kumpul, dia diberikan kepada satu unit disebut sebagai unit al-khazanah yang menyimpan, yang kumpul, simpan, selenggarakan. Kemudian yang terakhir diberikan kepada unit al-qasamah, qismun, bahagi, yang short, yang bahagi-bahagikan, ini untuk pelajar, ini untuk fakir, ini bahagi. Maka kehebatan sistem zakat yang dibuat oleh zaman zaman Umar bin Abdul Aziz, saya kalau boleh saya nak kongsi pagi ni ada 2 cerita yang menarik, ringkaslah. Bagaimana nak beritahu institusi zakat itu berjaya. Bila saya kata institusi zaman Umar bin Abdul Aziz berjaya, saya tak bermaksud nak kata zaman sekarang tak berjaya. Yang tu kita kena sertas lagi. Cuma saya nak bagi orang kata di sudut sejarah tu dulu. Bagaimana disebut dalam kitab sirah, ada 2 kisah yang saya nak keluar pagi ni yang bagi saya cukup menarik. Kisah tentang seorang wanita yang nama dia Fortunah, Al-Fortunah. Dia ni hidup zaman Umar bin Aziz dan dia ni seorang perempuan yang sangat miskin, bukan sangat miskin, yang miskin lah, miskin. Dalam kitab sirah dia sebut sebagai hamba. Tapi kita sebut sebagai miskin lah. Yang menarik dia Fortunah ni, dia hamba yang merdeka tapi dia masih lagi perempuan yang susah. Tak silap saya dia ni seorang ibu tunggal. Satu ketika dia main komplain dekat Umar Abdul Aziz, dia beritahu ayam dia ni suka hilang daripada rumah ataupun binatang ternakan dia ni. Ada orang setengah kitab dia sebut kambing, tapi binatang ternakan lah. Suka hilang daripada rumah dia, suka lari hilang kan. Kemudian yang menarik dia, apa yang dia minta dekat Umar Abdul Aziz masa tu, bila Umar Abdul Aziz tawarkan nak bagi dekat dia duit, sebab dia ni orang yang susah, dia tak mau. Dia kata aku tak perlukan duit, aku cuma perlu kerajaan tolong buat pagar, tinggikan pagar binaan keliling rumah dia ni, kawasan peternakan dia ni, agar ternakan dia ni tak lari dah. Bermaksud sampai taruh tu orang susah pun tak mau bantuan dah. Bukan tak mau bantuan, dia tak mau bantuan di sudut keuangan dah, dia nak keperluan dia. Bagaimana dia mendidik sampai tahap itu masyarakat dia, rakyat dia. Kemudian ada seorang lelaki, seorang apa nama dia? Ziyad ni dia Maula Ibn Ash'as. Dia seorang hamba. Pernah dia tak ada duit sungguh-sungguh ni, dia pergi minta zakat lah kepada Umar Abdul Aziz masa tu. Kemudian bila dah cek semua ni, Umar Abdul Aziz arahkan dia sendiri pergi ambil duit tu. Sampai ke masa tu pegawai kerajaan Umayyah ni jadi pelik, macam mana khalifah boleh suruh budak ni, ayat ni pergi ambil sendiri duit dekat khazanah tu. Tapi bila diperhatikan, Umar bin Aziz kata parti lah daripada jauh. Bila masuk ke dalam tu, rupanya memang pemuda ni, Maula Ibn Ash'as ni, dia ambil duit sekadar had yang bajet untuk dia sajalah, yang dipersetujui oleh Umar Abdul Aziz. Maka dia buat keluar, sedangkan dia tak ambil duit keliling-keliling dalam bilik Baitul Mal tu. Maknanya nak bagi tahu keberkesanan sistem ekonomi yang Umar Abdul Aziz buat sampai mendidik masyarakat jadi amanah sampai tahu tu. Hari ni Ustaz, kalau kita buat lagu tu, siapa nak duit zakat, mai pergi ambil sendiri. Kami bagi kunci, apa pergi ambil. Clear Ustaz, clear. Tak ada cari clear. Tapi Umar habis. Kan? Terus ada ni pun jenuh nak promosi seorang bagi kan kepada media yang rasmi kan. Saya baca Ustaz artikel jurnal tentang bagaimana tekanan yang dihadapi oleh institusi zakat di Malaysia. Satu artikel jurnal yang ditulis oleh orang putih, English. Tapi dia, fokus kajian dia di Malaysia. Saya ada beberapa clash macam minta maaf kalau saya sebut lah. Ada orang yang mengutip sendiri kan, ada orang yang
Jadi saya membaca itu, saya memahami. Saya cuba untuk duduk di tengah-tengah. Saya kalau boleh saya tak mau orang kata saya bercakap bagi pihak zakat sebab saya pun orang awam. Tapi untuk memahami institusi agama kita, kita memahami dilema yang dihadapi. Macam Ustaz bekerja dalam zakat, saya mungkin Ustaz lagi faham kan. Bila kita duduk dalam medan, kita baru lebih nampak, oh rupanya begini. Tekanan itu memang ada. Saya melihat dalam kajian tersebut, tekanan yang dihadapi misalnya macam hari ini pula orang minta maaf kalau saya sebutlah, orang membuka sekolah sendiri, kadang dia buat kutipan sendiri. Jadi sedikit sebanyak dia efek kepada medium yang rasmi, yang akhirnya bila orang susah, orang akan cari medium yang rasmi. Di situ jadi puncanya. No, Ustaz, no? Saya rasa macam itulah. Kalau Ustaz duduk dalam ni, Ustaz lagi nampak, Ustaz kan? Okey. Ustaz Nah. Okey, pada semua penonton-penonton sidang tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kalaulah andai kata tuan-tuan dan puan-puan ada nak tanya soalan kepada Ustaz Ibnu Rijal ataupun nak tanya soalan kepada pihak Zakat Pulau Pinang, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh komen lah. Kalau nak jawab bagi pihak Zakat Pulau Pinang tu, kalau soalan tu saya mampu jawab, insya-Allah saya akan jawab. Dan selebihnya kalau untuk Ustaz Ibnu Rijal, kita akan serah kepada Ustaz Ibnu Rijal lah untuk menjawab soalan. No? Jadi sekali lagi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk like Facebook Zakat Pulau Pinang dan share live Facebook ni. No? Bagi yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi menonton live Facebook Zakat Pulau Pinang. Okey Ustaz, tadi Ustaz dah cerita dah sedikit gambaran bagaimana sejarah institusi zakat yang telah dilahirkan oleh Nabi SAW. Mana kata tu Ustaz, institusi zakat di Malaysia ni dah menjadi sunnah diapit oleh Nabi SAW. Makna kata orang yang membayar zakat di institusi zakat yang rasmi seperti mana di Zakat Pulau Pinang, lembaga-lembaga zakat yang lain pun mendapat sunnah Nabi SAW. Macam tu Ustaz, no? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tadi Ustaz cerita pasal sejarah. Ustaz, boleh tak Ustaz sembang sikit lah, bagi tahu kami macam mana falsafah zakat itu berlaku lah. Ustaz, no? Baik. Okey, baik. Ustaz, saya nak tambah sikit yang tadi tu, yang sejarah tu. Maksudnya kita nak bagi tahu tadi ni, bermaksud bukan sahaja Nabi mengasaskan zakat, ialah memang daripada Allah SWT lah syariat kan, tapi dari sudut maksudnya Nabi asaskan itu, tetapi yang Nabi asaskan juga ataupun tinggalkan juga kepada kita adalah institusi itu. Itu yang kita nak kena clear kan, nak kena bagi orang clear bahawa institusi pungutan itu, sistem amil itu memang disebut dalam Quran, memang disebut dalam hadis. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-amil fi sadaqat bil haq, orang yang menguruskan harta zakat dalam konteks sedekah ini adalah zakat bil haq, dengan benar, kal ghazi fi sabilillah hatta yarji' ila baitih, kata Nabi SAW. Para pengurus zakat yang menguruskan harta zakat dengan benar, kal ghazi fi sabilillah, seumpama orang yang berjuang di jalan Allah, hatta yarji' ila baiti, sehingga dia akan terus menerus mendapat pahala fi sabilillah sehingga akan dia pulang ke rumahnya. Dalam konteks ini saja, daripada hadis ini kita faham Nabi menyebut tentang institusi. Sebab bila Nabi mengatakan al-amil, pengurus itu bermaksud sudah ada institusi rasmi pada zaman itu. Kalau tidak, bagaimana Nabi boleh mengutuskan Amr bin Al-As untuk Bani Fazarah, Mu'az bin Jabal untuk orang di Yaman, kemudian Uyainah, kemudian Buraidah untuk Bani Aslam dan Arifat. Ini semua amil-amil rasmi yang dilantik oleh Nabi SAW. Ya, jadi bermaksud institusi itu telah ada. Seperti mana yang Ustaz Nazrin sebut tadi, betul. Bila kita mewujudkan institusi itu bukan satu benda yang orang kata dia ni saja nak buat. Dia ada di seluruh dunia pun kita ada institusi rasmi agar ada Islam ini bersistem begitu. Ya, Islam ini bersistem kerana dalam sistem yang rasmi mereka ada data. Saya pasti zakat ada data untuk agihan, untuk perolehan dan sebagainya. Bila ada sistem yang macam tu, dia lebih mudah, dia lebih orang kata lebih sampai, lebih menyeluruh. Saya antara orang yang di peringkat muda, saya sangat dalam hati apa kadang-kadang saya tulis ya, cerita terus ni. Kita akan nampak apa zakat tak bagi pun, apa zakat tak kata apa pun. Saya antara orang yang macam tu Ustaz.
Tapi bila lama-lama kita mula membaca, kita membesar dan kita melihat, dan alhamdulillah zakat sekarang bila masuk ustaz-ustaz yang muda-muda yang baru-baru macam Ustaz Nazrin, ramai lagi lah ustaz hebat dalam zakat di Selangor, di Pulau Pinang. Kita nampak satu orang kata apa, ini secara peribadi lah, satu sinar yang baru hari ni macam ustaz sebut tadi, di Facebook zakat Pulau Pinang pun dah ada share tentang apa kadar emas, dah boleh ada maklumat-maklumat tentang aktiviti harian. Itu satu perkembangan yang cukup baik ustaz. Baik, saya nak pergi kepada falsafah tu. Saya Okey, zakat saya lupa habis. Tak apa Ustaz. Baik. Kami sediakan waktu yang tidak ada limit untuk Ustaz. Ayak sedia ada ayak. Ayat Ustaz lagi 7.30 insya-Allah. Baik, tentang falsafah ni Ustaz. Falsafah ni dia tinggi ya. Cuma Islam dia sebuah agama yang datang bukan untuk mengkayakan seseorang, bukan untuk menyusahkan seseorang. Kita faham macam tu kan. Apa sahaja yang terbit daripada Islam itu, falsafahnya adalah untuk memberikan kesamaan kepada kita. Di sudut basic keperluan asasnya begitu. Sebab itu zakat itu konteks dia, falsafah dia, kita faham dalam konteks lebihan. Islam ini bukan fitrah lah, ini bermaksud yang pendapatan itu kan, bermaksud lebihan. Kalau kita ada satu gelas air, kita tuang air yang cukup-cukup dengan kita ni, sekadar lepas kita punya keperluan komitmen ni, tak perlu lagi. Bila kita dah over, kita tumpahkan untuk zakat. Kalau kita nak tuang juga, dia akan melimpah dan akan basah kan. Sebab tu Islam datang dalam konteks zakat, pendapatan semua ni dalam agama kita sebut sebagai malul mustafid, pertambahan pendapatan itu kan. Okey, baik. Di sudut fitrahnya itu kadar yang tidak membebankan sebab kita nak semua merasa, itu falsafah dia. Tapi kalau kita compare zakat dalam konteks zakat yang kita faham zakat hari ni tu dengan sedekah yang kita faham infak yang kita buat hari ni juga tu, dengan juga macam wasiat dan sebagainya itu, ada satu garis yang cukup menarik yang Allah Ta'ala tunjuk kat kita dalam ni kalau kita perhatikan. Dalam konteks sedekah ataupun hibah ataupun infak yang kita duk bagi tu, Ustaz pun tahu benda ni saja tu. Dia bermula daripada yang rapat bawa keluar. Tidak Ustaz? Kan? Sedekah yang kita buat itu dia ada lil quraba, kepada orang kerabat terdekat, wal masakin wa bani sabil. Dia daripada dalam dia bawa keluar. Dia bawa keluar. Sedangkan zakat fitrah ini bila kita menyerahkan kepada medium yang rasmi, kemudian zakat akan menguruskan daripada luar. Bukan daripada luar ni maksud saya macam ni. Kita tak boleh bagi zakat kepada anak tanggungan kita, tak boleh Ustaz kan? Bawah tanggungan itu tak boleh kita pergi bagi duit kat anak kita ni, zakat fitrah ayah tahun ni RM7 ambil kat kira ayah sedekah dah lah, ayah dah selesai dah lah zakat dah. Tak boleh. Sebab zakat dia pi daripada luar, dia cover daripada luar dulu. Yang fakir yang kita tak sampai, yang kita tidak ada data, yang kita tak tahu kan. Kemudian ada anak yang study di luar negara, kemudian banyak lagi Ustaz noh, para ibu tunggal, kemudian orang yang para Islam yang miskin yang nak memulakan perniagaan, kemudian orang yang tak ada keperluan harian, banyaklah zakat dia lagi, Ustaz lagi tahu lah banyak pecahan dia. So kalau di Zakat Pulau Pinang sediakan skim bantuan yang cukup banyak. Macamnya maksudnya misalnya kan asnaf kan dirincikan, fakir miskin dirincikan, orang yang hutang dirincikan, macam-macam lah. Nak abang apa, banyak sangat skim yang Zakat Pulau Pinang lahirkan. Saya baca. Saya tak apalah, saya sembang sekali lah. Saya baca tu antara yang aktif, bukan saya nak banding tak lah, cuma orang tu ialah kita anak negeri, kita bangga lah kan. Antara yang aktif antaranya adalah Penang dan Selangor Ustaz noh. Ini saya orang awam, tak apa lah saya kata macam ni kan. Tak apa Ustaz, silakan. Dan ada beberapa program yang ZPP buat macam rakan asnaf. Saya baca juga ada 5-6 program tu. Kemudian saya tengok satu persidangan meja bulat tentang pengurusan zakat, itu antara yang disebut lah Pulau Pinang, kemudian di Selangor juga, dan negeri ni pun alhamdulillah sebagai meningkat. Cuma peningkatan zakat itu dia juga meningkat dengan persepsi. Orang Melayu, nenek moyang kita kata, tok nenek moyang kita kata apa, besar periuk besar kerak. Lagi besar kita ni lagi besar. Akan ramai orang yang makin sayangkan kita, dan akan ramai orang yang makin tak suka kat kita. Itu lumrahnya Ustaz. Okey. Habis dah Ustaz noh?
Okey, Ya, itu ya, untuk ya. jawapan falsafah lah. Alhamdulillah sangat terang. Jadi Ustaz saya baca sikit komen noh. Boleh noh? Boleh insya-Allah. Okey, Ustaz saya baca daripada satu orang sahabat kita, nama dia Faizul Azlan Zurailan. Dia kata Oh, baik. kalau live ni memang background kena tunjuk kitab pun noh. Dia ada unsur riak ke macam mana Ustaz? Ah. Hmm. Kemudian ada lagi Tapo Solo, dia kata kacukan kot noh. Mungkin mamak dengan siam kot dia jadi semak sikit lah. Macam tu. Hmm. Okey. Ustaz kita sembang terakhir noh. Okey, para penonton yang dimuliakan, hari ini kita buat sembang santai lah. Jadi bahasa-bahasa kami pun bahasa-bahasa Penang lah. Kita tak buat secara formal, kita lebih kepada nak sembang. Nak sembang ni berdasarkan fakta-fakta lah. No? Jadi pada para penonton yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi live bersama dengan kami. Dan saya mohon kepada tuan-tuan untuk share lah live Facebook zakat ni. No? Okey Ustaz, tadi Ustaz dah abang sejarah, kemudian Ustaz abang falsafah. Ustaz, saya ni duduk di Zakat Pulau Pinang ni, ramailah netizen ni, ayat netizen tu, dia tak panggil masyarakat dah lah ni. Dia kira netizen. Okay, netizen ni, dia duk tanya dekat saya, apa kepentingan bayar zakat di Zakat Pulau Pinang? Saya kawan ni pula tanya, apa kepentingan? Apa syok dia? Daripada persoalan-persoalan netizen ni, saya dapat satu dalam kepala saya ni bahawasanya ramai lagi orang ataupun masyarakat di negeri Pulau Pinang ni tak faham lagi pentingnya nak bayar zakat di institusi zakat yang rasmi. Misalnya di negeri Pulau Pinang ni kita ada Zakat Pulau Pinang. Jadi Ustaz, mulut saya ni tak larat nak habaq dah kepentingan bayar zakat di negeri Pulau Pinang, Zakat Pulau Pinang. Jadi Ustaz habaq mai Ustaz. Dah ramai duk tengok ni, apa pentingnya, apa faedahnya bila kita bayar zakat di Zakat Pulau Pinang, iaitu institusi zakat yang rasmi dilantik oleh pemerintah. Silakan Ustaz. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kepentingan untuk kita bayar kepada medium yang rasmi, institusi yang rasmi yang dilantik oleh pemerintah. Kita telah jelaskan tadi, kita telah bincang tadi bagaimana institusi yang rasmi itu Nabi sendiri asaskan. Dan kita telah sebutkan hadis daripada Nabi SAW, dan saya juga telah nukilkan daripada Fiqhuz Zakat pada Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang nama-nama para sahabat yang dilantik oleh Nabi. Kemudian saya petik daripada kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang beberapa nama sahabat itu tadi. Itu saya punya rujukan lah kalau orang nak share. Kemudian, maka secara tak langsung di sudut itu kita faham dan jelas bahawasanya institusi pengurutan rasmi itu dibuat oleh Nabi. Kalau kita tengok dalam bidawan ni, Haya, zaman Sayyidina Abu Bakar tahun ke-11 Hijrah, setelah kewafatan Rasulullah SAW, setelah ada golongan-golongan yang enggan membayar zakat kepada kerajaan. Dah ada Ustaz masa tu. Ada dua golongan. Satu golongan yang enggan membayar zakat terus. Golongan kedua iaitu golongan yang enggan membayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kerajaan lah. Maksudnya dia bayar zakat terus kepada asnaf macam tu? Kepada tempat dia sendiri. Dan dia claim kata asnaf. Cuma siapa yang nak ukur keasnafan itu? Macam tu. Betul. Dan Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan ini. Sebab masa tu Islam telah tersebar luas masa tu. Taklah seluas zaman Sayyidina Umar, tapi luas juga. Ada golongan-golongan yang memberi hujah bagaimana kami cuma bayar kepada Rasulullah. Kami tak bayar kepada Abu Bakar. Kerana zakat telah habis setelah Nabi wafat. Satu golongan kata macam tu. Bermaksud kalaulah zakat itu cuma diberikan dikutip hanya pada zaman Rasulullah, kalaulah institusi kerajaan zakat yang dilantik oleh pemerintah itu tidak wujud, maka tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan ini. Dan maksudnya golongan ini daripada dulu dah ada. Saya tahu bila kita kata macam ni orang akan marah lah. Orang kata kadang-kadang kami lagi kenal orang yang kami nak beri zakat. Sebab tu saya sebut tadi tu dalam soalan kedua Ustaz tadi tu, falsafah dia. Kita kena clear. Dalam konteks kenal, kita boleh infak Ustaz, kita boleh sedekah, kita boleh bagi duit. Betul. Sebab tu bila kita kenal, kita mulakan dengan daripada dalam. Adik-beradik kita, pak saudara kita, jiran-jiran kita yang susah. Tapi dalam konteks zakat, kita mulakan daripada luar. Dan bila keluar,
siapa yang lebih kenali, siapa yang lagi ada data tentang orang yang luar melainkan institusi pemerintah. Kan? Kalau mereka ada data, mereka ada staff mereka ada unit yang akan turun mencari dan melihat. Saya tengok di Kedah pun ada, di Pulau Pinang, semua ada lah. Unit yang turun meronda, tengok dan sebagainya. Cuma Kalau di kita Pulau nak Pinang bincang. Ustaz, kalau di Zakat Pulau Pinang kita ada tim peduli asnaf. Ya, peduli asnaf. Tim peduli asnaf ni telefon je mesti sampai. Saya mesti Itu gambar prinsip dengan dia. beritahu apa. Peduli asnaf betul. Kan, sampai insya-Allah, alhamdulillah. Kan, jadi itu kepentingan dia. Baik. Okey, itu dia punya orang kata apa, premis awal saya macam tu. Saya nak bagi tahu orang dia bagi alasan. Dia kata kenapa kami tak mau pi bagi dekat medium yang rasmi, sebab kami tak tahu nak pi ke mana duit kami. Kan. Kalau kita nak siasat semua Ustaz, semua benda kita tak tahu Ustaz. Kalau kita nak pegang pada pernyataan yang macam tu lah. Tak Betul. semua benda kita boleh tahu dan kita tak boleh ukur semua benda sampai ke dalam mana. Bukan saya nak cakap sebab hari ni saya live dengan zakat, saya nak cakap bagi pihak zakat. Tidak. Tapi daripada hati saya lah. Kalau kita nak ukur sampai tahap tu tuan-tuan, Ustaz, setiap benda yang kita buat, kerja buat kita hari-hari pun kita tak mampu ukur ni. Kita makan di kedai, main daripada mana daging itu, main daripada mana masakan itu kan. Maknanya ini yang dipercayai oleh pemerintah, ini yang dilantik, yang diamanahkan, kita serahkan kepada mereka. Selebihnya saya minta maaf lah kepada warga zakat. Kalau benar, benarlah. Kan? Kalau tak benar tapi tak ada lah tak benar dalam institusi zakat ni asatizah belaka, kemudian akan disemak oleh Majlis Agama Islam. Cuma kalau nak orang kata apa, nak menyedapkan hati netizen lah. Kalau tak benar, selalunya fitrah dunia ini, lumrah dunia ni, kalau tak benar dia akan jatuh. Dia tak lama. Setiap benda yang salah akan tertangkap. Orang muda katakan tu. Tapi alhamdulillah so far institusi zakat di Malaysia berdiri sejak merdeka sampai hari ni lah. Bahkan berganti-ganti ke branding nama tu Ustaz kan. Jadi kepentingan dia, okey baik. Kepentingan dia macam ni saya nak cerita. Dia nak main diri lah ni. Zakat dia berdepan dengan persepsi. Tapi bab persepsi saya nak cerita sekejap lagi. Cuma saya nak bagi tahu apa sahaja yang jadi bila ada isu-isu kemiskinan, bila ada orang viralkan video-video kemiskinan. First orang akan tala bahasa KL apa Ustaz? Orang akan tala channel ataupun orang akan sebut nama macam tu kan. Tapi tala ni dia lagi pedih tu. Tala ni dia macam orang nak tuju macam tu adalah zakat. Kan? Dan saya mengikuti persidangan meja bulat convention zakat kemasaan 2016 tak silap saya, ada di YouTube. Masing-masing menyuarakan keresahan institusi zakat di Malaysia bila mana orang telah berlaku silap kat sini. Dia fikir zakat adalah fundamental, iaitu macam apa jadi pun zakat dulu. Sedangkan dalam waqi' di Malaysia, zakat datang sebagai pelengkap. Okey, sebab keutamaan itu terletak atas bahu kerajaan. Sebab saya bagi bukti, kalau tuan-tuan lari daripada cukai, tuan-tuan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Tapi saya kalau orang lari daripada bayar zakat ni, tak ada lagi kot kena sampai tangkap dia rubah. Tak ada oleh pesengak begitu je lah Ustaz. Kan? Jadi prinsipnya adalah bebanan di sudut bila ada orang susah tu terletak atas bawah kerajaan peringkat awal. Islam datang dengan institusi ekonominya sebagai pelengkap. Nak bagi nampak manis lagi Islam itu. Cantik lagi Islam itu. Bermaksud kalau dalam kampung itu ada orang bukan Islam yang susah, kerajaan tolong. Kemudian ada orang Islam yang susah, kerajaan juga tolong. Kerajaan tak boleh kata ini orang Islam zakat kena bagi. Tak boleh sebab dia juga rakyat Malaysia. Tapi zakat datang lagi sebagai pelengkap. Okey, kerajaan telah bagi ini, kami nak tambah ini. Itu fungsi dia di Malaysia. Kita tak boleh compare dengan zaman Omar Abdul Aziz, zaman Nabi, sebab zaman itu zakat sebagai tunjang. Sebab itu orang yang tak bayar zakat zaman Abu Bakar diperangi. Sampai hantar Khalid Al-Walid untuk perang. Sekarang ni ustaz mana yang kena turun pergi serang orang? Tak ada lagi lah. Ustaz dah kena serang dah. Kan? Jadi kita kena faham macam tu. Jadi dia sebagai pelengkap. Baik, bila kita faham konteks macam tu, dilema yang dialaminya, bila orang makin nampak, di sudut positif, bila orang makin nampak zakat, alhamdulillah, itu sudut positifnya, orang nampak ekonomi Islam. Baik. Tapi bila orang makin nampak institusi Islam, kesedaran untuk memberi kepada saluran yang rasmi adalah penting. Sebab orang makin melihat
Macam contoh kita duduk dalam institusi yang rasmi ni. Semua mata melihat kepada kita. Semua mata sedang melihat kepada kita. Tetapi sumber tak sampai kepada kita semuanya. Jadi macam tu. Jadi di situ kekangan dia. Contoh, saya bagi contoh yang lain. Bila rakyat negeri Pulau Pinang, contohlah saya contoh Pulau Pinang pasal saya duduk Pulau Pinang dan ini zakat Pulau Pinang kan. Kita nak hantar student ke Azhar. Okay. Jadi orang kata apa, taklif, bukan taklif lah, syariah sangat. Dia macam tanggungjawab untuk memberikan wang zakat, untuk mengagihkan zakat untuk sponsor pelajar di sana 2-3 tahun tu adalah di bawah tanggungjawab zakat Pulau Pinang. Bukanlah saya nak kata tanggungjawab tu wajib, tapi bermaksud zakat memang menguruskan begitu ke Ustaz kan? Sponsor pelajar pergi luar negara, kemudian tak kisahlah universiti Azhar ke dalam Malaysia ke, politeknik ke, semua ke, bermaksud orang akan cari medium rasmi. Jadi di sini dia ada isu dia ada clash di mana bila nak bantuan orang akan cari medium rasmi. Betul. Tapi bila nak bagi bantuan orang tak cari yang rasmi. Maka dia akan menyebabkan institusi zakat di Malaysia, umumnya di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang, dia mengalami dilema yang mana kami nak kena keluar banyak tapi kami dapat sikit. Ini saya nampak di sudut orang awam. Okey. Tapi kenapa hari ini zakat banyak diserang oleh netizen? Ya, Zat kan? Bila kita tengok dalam video-video, bila setengah-setengah ustaz itu turun ke lapangan jumpa orang susah, zakat akan diserang. Seorang sahabat saya ustaz di Zakat Kedah pun menceritakan benda ini kan. Padahal sebenarnya bila zakat diserang, kemudian zakat reveal balik. Sebenarnya kami dah bagi dah rumah ni, tapi pakcik tu tak mau duduk. Sebenarnya kami dah bagi dah bantuan kat sini kan. Baru orang nampak, oh macam ni. Hikmah yang baik dia, bila berlaku isu itu, baru orang tahu contoh sebenar. Tapi ada kelemahan di situ adalah, bagi saya lah, zakat ni mungkin, zakat ni kerja dia buat, cuma di sudut promosi itu mungkin orang tak berapa nampak. Tak membumi orang kata, tak remaja. Jadi sebab tu saya sebut di awal tadi, saya kata bila masuk ustaz-ustaz muda di dalam zakat ini, baru kita nampak dah ada medium macam Facebook Live. Orang jarang dengar lagi ustaz. Page rasmi buat sembang santai. Selalunya medium macam ni orang akan nampak macam macam saluran satu sikit lah kan. Tapi alhamdulillah, usaha yang baik yang cuba dibawa oleh ustaz-ustaz muda di dalam institusi zakat di Malaysia ini, kita pujilah. Dan cabaran sentiasa ada. Mudah-mudahan ke depan insya-Allah kita dapat mengurus persepsi dengan baik. Dan kepentingan lagi kita membayar kepada yang rasmi adalah yang saya sebut tadi, saya nak sambung sikit lagi. Data itu mereka ada. Okay? Data itu mereka ada dan mereka itu menguruskan bukan atas kapasiti dia ni anak kepada kawan saya dia susah. Tapi dia meneruskan atas kapasiti kami yang dilantik oleh pemerintah sebagai pemegang amanah. Kami ada data, kami ada sediakan borang, kami ada unit yang akan turun untuk kaji, yang buat kajian, yang akan pergi semak dari siasat. Maka lebih jelas Ustaz. Poin saya adalah kat sini, zakat di Malaysia dia ada tim yang kuat, macam saya sebut kongsi tadi tu zaman Omar Abdul Aziz, ada katabah, ada hasabah, ada jubah tu kan. Maksudnya ada tim yang untuk kaji, yang untuk menguruskan pengurusan, yang untuk membahagikan qasamah. Satu tim yang kuat yang untuk memastikan falsafah yang tadi itu, yang saya kata nak memastikan semua orang Islam sempurna, fundamental needs tercapai. Okey, saya bagi contoh. Kalau lah contoh saya ada duit zakat, saya nak bantu seorang student ni. Baik, saya ataupun saya tak mahu sebut macam tu lah. Saya ada satu duit zakat yang banyak, saya nak bantu individu A. Tapi saya tidak ada data, adakah individu A, memanglah dia asnaf katakan, dia juga minta zakat kepada seorang jutawan yang lain ataupun orang yang lain, kita tak tahu. Selalunya dia tak khabar. Tapi bila zakat ada data, dia ada komplement itu, dia boleh tengok cross check. Okey, dah dapat kat sini dah. Okey, kita nak cari orang lain pula. Kalau kita jadikan benda ini budaya, saya risau Ustaz, saya risau. Kalau kita jadikan benda ini budaya, masing-masing orang dengan asnaf dia tersendiri, yang indikator asnaf pun jadi tak seragam,
Yang kedua, para penerima itu falsafah takkan tercapai. Kalau orang itu terkenal, kalau orang itu keluarga dia dikenali, kalau kes dia viral, orang akan berpusu-pusu jari dia. Bahkan dalam setengah kes sampai kena blok akaun bank pasal berpusu-pusu. Bagaimana dengan orang yang kes dia tak dibongkar? Yang orang tak tahu. Jadi di situ yang ada tim yang akan turun macam Ustaz sebut tadi tu. Peduli Asnaf yang akan cari. Kita pun, kalau kita kata, apa zakat tak buat kerja ni, jiran saya susah. Bagi tahu kat zakat. Jangan beritahu kat Facebook. Tak tahulah zakat boleh terima tak Ustaz kalau orang pergi beritahu macam tu? Boleh. Boleh terima. Kan? Zakat boleh terima. Saya antara orang yang menyerang zakat dulu zaman saya muda-muda. Saya kata pasal apa orang ni susah. Tapi betul bila kita dah makin besar, kita pergi habaq je lah. Kan? Jadi saya nampak keperluan untuk ada satu sistem yang rasmi agar standardized. Agar tidak ada orang yang dapat berganda sampai menyebabkan orang asnaf yang lain tak dapat. Itu poin saya. Kalau tidak, akhirnya tak semua masing-masing membahagi sendiri. Akhirnya risau ada capaian yang tak sampai. Sebab tu dalam Islam sekalipun, sebab tu zakat dipairkan dengan solat. Aqimus solah wa atu zakah sebab nak ambil spirit solat. Sebab tu dalam solat ada keseragaman, ikut imam, satu imam yang menjadi centralized. Kita ikut pergerakan dia. Ada satu imam di depan yang center. Begitu juga dalam sudut zakat, ambil spirit of solat, ada center dia yang untuk menguruskan dia. Saya nampak begitulah kepentingan dia. Okay, dia macam ni lah Ustaz. Kalau kita duk rasa nak bayar sendiri lagi ataupun kita duk rasa nak bayar pada asnaf terus, kita fikir logik akal macam ni lah Ustaz. Contohlah kita nak bayar pada asnaf, kita bayar kepada dia satu orang ni. Kita bayar dekat dia 200 zakat contoh. Kita tak tahu orang lain akan bayar zakat kepada dia. Kan seimai pula satu orang B ni pergi bayar zakat dekat dia. Lepas tu mai pula satu orang C ni bayar zakat dekat dia. Mai pula satu orang D ni bayar zakat dekat dia. Kalau pakat semua bayar dekat dia, habis asnaf-asnaf lain, siapa yang nak bagi? Siapa yang nak tolong? Siapa yang nak salur bantuan? Ni kalau kita fikir daripada logik akal sikit lah Ustaz. Ni bukan soal hukum. Kalau hukum tu lain pula. Ni kita nak bagi mudah supaya dapat terima. Ada logik akal macam tu lah. Sebab tu kepentingan yang saya rasa lah Ustaz, memang sangat-sangat penting dia bayar zakat di institusi zakat berbanding dia bayar terus ataupun dia bayar kepada orang lain ataupun dia bayar kepada amil yang tak ada tauliah. Ustaz, kata kutip zakat tapi tauliah tak ada. Tu masalah. Mana? Ada juga macam tu Ustaz. Ada juga Ustaz. Macam-macam Ustaz. Maknanya risik saya tak ada. Macam mana? Maksudnya kalau macam orang yang dia kutip sendiri tak ada tauliah ni, risik-risik apa tak ada. Tak ada lah. Dia tak tahu lah Ustaz ni, saya tengok daripada sudut pandangan saya di negeri Pulau Pinang lah Ustaz. Saya sebut ni bukan saya nak menyentuh perasaan siapa-siapa ataupun sahabat-sahabat kita, tapi inilah orang kata apa, benda yang terjadi di negeri kita. Negeri kita ni Ustaz, kalau kita tengok ramai ada sekolah, madrasah, swasta kan. Kalau Ustaz pi di belah Penaga tu Ustaz, start daripada Penaga sampai di Pulau Muda, Ustaz nanti tengok Mahat Tafiz, satu kampung satu Mahat Tafiz. Sangat-sangat banyak. Jadi mudir-mudir mungkin, pengetua yang ada kelulusan apa semua kan. Mereka ni kadang-kadang mengambil manfaatlah untuk mengutip zakat untuk sekolah kan. Yang ni yang berlaku di negeri Pulau Pinang lah yang kita tak mau. Mungkin kita ada cara lain boleh jadi amil pada zakat Pulau Pinang dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni yang membuatkan orang kata apa, kutipan-kutipan pada zakat Pulau Pinang ni menurun, sedangkan bantuan semakin meningkat. Tambah-tambah Ustaz kita kena COVID-19 ni akan lahirkan lagi asnaf-asnaf yang baru. Ustaz nak? Okay, jadi Ustaz, saya nak baca sikit komen sikit Boleh Ustaz. Ustaz. Tadi saya dah tengok Ustaz, kekanda kita lah Ustaz Syafi Yusof Ghani dia ada komen. Tapi ada Ustaz. Ustaz Syafi Yusof Ghani dia komen, Ustaz, bagaimana zakat setengah syarikat yang beri pada AJK, surau dan masjid? Adakah mereka ini termasuk asnaf? Ada di kalangan mereka yang mampu? Mohon penjelasan Ustaz. Ini Ustaz Syafi Ghani ni saja tanya je ni.
Dia lagi tahu tu. Dia lagi tahu, dia lagi arif. Ustaz no? Kalau Ustaz nak jawab Ustaz? Saya rasa soalan zakat, saya takut saya cross Ustaz punya ni pula. Saya tak kisah. Dia pasal dia main dengan undang-undang semua tu. Macam mana Ustaz? Tapi betul kat Ustaz, persoalan zakat syarikat ni pun bila saya tengok dalam persidangan meja bulat zakat kebangsaan baru ni pun disebut juga satu permasalahan juga Ustaz no? Bila mana tak tahu lah ni saya tengok lah perbincangan institusi zakat mengalami tekanan daripada pihak kerajaan bila mana ada penghadan macam tu. Rebate yang 2.5% tu saya pun tak faham sangat sistem ni macam mana. Tapi Ustaz lagi faham kot. Masa tu seorang wakil Selangor kata kalau benda ni kerajaan buat, zakat Selangor sendiri akan kehilangan 400 juta. Macam mana saya tak tahulah. Tapi di sudut zakat syarikat sebab ada yang pilih untuk bagi sendiri dan sebagainya Ustaz kan. Tak apalah Ustaz jawab. Yang Ustaz Syafi kita tu. Apa? Di Ustaz Syafi tanya ada syarikat ni bayar zakat kepada AJK surau dan masjid. Jadi dalam AJK surau dan masjid ni ada orang yang mampu. Jadi macam mana cara dia? Ustaz kalau kita tengok zakat ni hak dia kepada asnaf. Kan fakir, miskin, amil, hutang, ibnu sabil dan sebagainya. Yang pertama kita kena tengoklah penerima daripada AJK masjid dan surau tu pastikan dia tu adalah asnaf. Kalau dia bukan asnaf, dia tak jadi zakat, dia jadi sedekah. Dan Ustaz, bila Ustaz tanya soalan ni, saya rasa terpanggil lah untuk orang kata apa, bagi sedikit cadangan lah. Jika ada syarikat-syarikat yang nak bayar Ustaz, kita kena pastikanlah syarikat tu membayar zakat dengan betul lah. Maksudnya nisab kita bagaimana, cara kita bagaimana, keuntungan yang dia dapat dalam masa setahun, berapa kuantiti tu, cara pengiraan tu lah, berapa yang dia kena wajib bayar tu kena betul lah Ustaz no? Itu je lah. Mudah-mudahan Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz sebab tanya. Jadi Ustaz, tadi Ustaz Ibn Rijal tadi ada sembang lah berkenaan dengan persepsi kan. Betul Ustaz no? Tadi Ustaz ada sentuh sikit kan persepsi. Ya. Okey Ustaz, macam di Penang ni Ustaz, orang Penang ni dia makan nasi kandar banyak, dia jadi cepat melantun lah. Dia cepat nak komen. Contoh Ustaz, kalau ni berlaku Ustaz, dia fakta lah, dia benda ni berlaku. Contohlah, bila ada orang viral tentang kemiskinan, kawan ni merempat, kawan ni tak ada rumah, kawan ni tak ada duit langsung, berjalan kaki. Bila post je macam tu, viral je benda tu, bila kita tengok komen, thank zakat Pulau Pinang, abang apa zakat tak buat kerja, apa ni duit banyak, kutipan banyak, berjuta-juta tak buat kerja, tak bagi bantuan. Sedangkan dia tu dapat bantuan daripada zakat Pulau Pinang bulanan, dapat bulan Ramadan, dapat bantuan makanan. Ustaz, mungkin Ustaz boleh pesan sikit kepada masyarakat kita, mungkin untuk kita orang kata apa, menghadirkan dalam diri kita ni satu sifat yang ini husnuzon ataupun tabayyun. Ustaz selidik dulu dan sebagainya. Okey, baik. Macam mana saya nak mulakan macam ni Ustaz. Cabaran yang dipikul oleh institusi rasmi zakat dahulu adalah cabaran dalam menguruskan kutipan zakat dan menguruskan pengagihan zakat. Ini institusi zakat yang klasik, saya namakan sebagai klasik. Tapi institusi zakat yang hari ini, abad ke-21 ni, ada satu lagi cabaran, iaitu menguruskan harta zakat, menguruskan kutipan zakat, menguruskan agihan zakat dan menguruskan persepsi. Tiga. Ada bebanan baru, iaitu bukan sahaja menguruskan zakat tetapi menguruskan persepsi. Seperti mana contoh yang Ustaz sebut tadi tentang bila kita jumpa orang gelandangan susah ataupun bila jumpa orang yang miskin yang tak ada duit, maka cepat benar orang menyalahkan zakat. Yang pertama kerana orang tidak merasakan institusi zakat itu adalah institusi kita. Bila orang tu dah set dalam kepala dia, institusi zakat ini geng-geng ustaz tu punya, yang ni geng ustaz tu lah, maka kita akan cepat menyalahkan. Kalau kita meletakkan dalam hati institusi zakat itu adalah keluarga kita, itu institusi kita. Tidak ada mana-mana asatizah atas dunia boleh claim zakat ni
saya punya company, saya punya jabatan saja. Tak boleh. Sebab itu milik kita semua. Jadi bila bila kita set dalam kepala kita institusi itu adalah institusi kita bersama, so bila kalau betul ada kes, kita tak menyalahkan tetapi kita melaporkan yang pertama. Yang keduanya, kita kena faham hari ini kita berada pada zaman fitnah. Saya sendiri pernah turun padang banyak kali saya jumpa kes tak. Orang yang memang susah tapi bila kita nak pergi bagi bantuan kita cek. Rupanya dia sengaja tak mau perbesarkan rumah dia. Ataupun tak mau baiki rumah dia sebab itu sumber pendapatan dia. Bila orang mai orang tengok orang bagi. Ni saya sumpah sendiri Ustaz, bukan cerita orang sendiri ni. Bila kita siasat-siasat orang kampung semua cerita, rupanya Ustaz, dia ni memang dia biar lagu tu rumah dia. Sebab bila orang luar mai memang orang bagi kat dia. Tapi sebenarnya dia sangat ada duit. Memang Jabatan Kebajikan bagi zakat. Dia bukan Pulau Pinang lah, negeri jiran kita, saya tak mahu sebut lah. Tapi saya pergi, rupanya macam tu. Dan banyak kes yang macam tu. Dan saya yakin Ustaz di zakat Ustaz jumpa lagi banyak kes yang macam tu kan. Memang dia tak mau ubah. Walaupun dia dah dapat, dia tak mau ubah taraf dia tu sebab bila dia ubah nanti orang lain tak bagi dah. Sumber-sumber luar ni. Sebab tu berbalik pada persoalan tadi tu. Pentingnya untuk beri kepada medium rasmi. Nak mengelakkan penipuan, nak mengelakkan orang ambil kesempatan. Zaman sekarang ni Ustaz, zaman COVID pun orang boleh jual topeng muka palsu. Ustaz bayar. Zaman orang sampai tidak ada kemanusiaan, tidak ada sensitivity langsung kan. Orang boleh buat apa saja. Bukan kita nak katakan semua orang menipu. Tetapi kita berada dalam zaman penipuan. Sebab itu perlu medium yang rasmi. Medium yang rasmi. Kadang-kadang memang orang itu layak. Tapi dia dah terima dah. Tapi dia dengan menyembunyikan penerimaan dia itu, membuka untuk dia terima pada orang lain pula. Itu kesan dia. Sebab tu pentingnya untuk satu medium, satu yang rasmi untuk menguruskan benda tu. Baik. Nak menguruskan persepsi Ustaz. Dalam Quran sendiri, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Hujurat, ayat yang selalu para ustaz baca tentang wala tajassasu tu kan. Tapi permulaan ayat itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala memulakan ayat ini, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah, ijtanibu, jauhilah kamu, ijtanibu katsiran minaz-zan kan. Ijtanibu katsiran minaz-zan. Jauhilah kamu daripada sangkaan. Ayat ni, Hujurat, ayat berapa? 12 kot tak silap saya. Ayat ini kalau kita buka dalam tafsir, tengok asbab bunuzul dia, cerita tentang ayat itu turun tentang dua orang sahabat yang dia ribah, yang dia kutuk belakang seorang sahabat yang lain yang nama Salman Al-Farisi. Kisah dia Ustaz memang boleh relate dengan zakat, iaitu bagaimana ketika mana pemusafiran baru dapat. Susah nak sebut tu. Nabi akan susun para sahabat dia yang kaya dengan yang miskin. Akan duduk satu grup. Maka kebetulan Salman Al-Farisi, kita tahu dia mai daripada Farsi, dia susah, dia antara yang miskin. Dia dikumpulankan dengan dua orang sahabat yang lain, yang kaya. Maka sebab yang miskin ini akan berkhidmat untuk yang kaya. Macam tu konteks dia, untuk bantu-membantu. Baik. Tapi untuk yang nak tahu detail, buka tafsir Quran, surah Hujurat ayat 12 tak silap saya. Dia ada cerita detail, sebab menuzul cerita ni. Maka satu pagi tu dua orang pemuda ni makin lambat, dua orang sahabat ni makin lambat. Maka dia suruh Salman Al-Farisi pergi ambil makanan. Makanan tu siapa yang sediakan? Masa tu pemusafiran untuk perang tak silap saya. Usamah bin Zaid yang buat. Maka bila Salman pergi, habis. Makanan tak ada sebab dia ni makin lambat. Maka Salman balik mai bagi tahu sahabat makanan dah tak ada. Maka dia pun tak percaya, dia berkata makan seorang ni. Nampak? Dah ada persepsi kat situ zon. Sebab tu ayat ni turun. Sebab tu ayat ni turun, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan. Jauhilah kamu daripada sangkaan yang banyak ni kan. Sebab dia bersangka benda sama Al-Farisi pergi cari pula dekat grup yang lain kok ada lebihan makanan. Tak ada juga. Maka depa dua orang ni mula kata tak ada dia pergi makan seorang tu. Dia tak lihat kita. Maknanya ayat sangkaan ini sebab nuzul dia juga berkaitan dengan sangkaan terhadap harta ataupun makanan ataupun sumber kan. Maknanya itulah sifat manusia dia macam tu. Bila dia tak dapat, dia jadi sangka. Saya ingat dah. Ada satu lagi ayat direct terus surah Taubah. Allah Ta'ala sebut tentang kisah Allah Ta'ala pujuk Rasulullah ataupun beritahu kat Rasulullah tentang bagaimana tentang satu hari seorang pemuda Zulkhuwairsyah At-Tamimi dia tegur Nabi kan. Dia kata ya Rasulullah i'dilu, berlaku adil, ittaqullah. Dia kata kat Nabi. Dia kata kat Nabi tu kes ni adalah kes pembahagian harta zakat. Saya baru ingat.
Yang mana ayat itu kata Allah, wa minhum may yalmizuka fi sadaqat. Ada dalam kalangan mereka yang mempertikaikan kamu dalam urusan pembahagian harta zakat. Jadi ustaz, kalau ustaz zakat kena ustaz pujuk hati macam ni lah. Nabi pun kena. Hmm. Wa minhum Kalau yalmizuka fi kalau sadaqat. Ha. kalau ayat tu tak boleh nak kata apa dah kan? Ah. Tapi Allah Ta'ala datang memujuk. Kata Allah, mereka mempertikaikan kamu dalam urusan pengagihan harta zakat. Dan yang menarik je, kata Allah dalam ayat ini, yang kita boleh ambil pengajaran dia, seperti Quran ini, surah Taubah, ayat 60, saya ingat saya. Allah Ta'ala sambung ayat tadi itu, sambung ayat tadi itu, kata Allah, fa'in a'tu, kalau kamu tunaikan, fa'in a'tu minha radu. Kalau kamu tunaikan, kamu bagi dekat mereka, mereka akan reda. Wa in lam ya'tu minha, kalau mereka tak dapat, mereka akan mempertikaikan. Mereka akan mempertikaikan. Itu Allah Ta'ala sebut tu, perangai manusia tu telah ada. Jadi ayat ini tadi Allah Ta'ala beritahu, orang ini mempertikaikan Rasulullah dalam pembahagian harta zakat. Disebutkan dalam tafsir nama dia Zulquraisyah At-Tamimi. Dan dia mempertikaikan Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat itu menjelaskan kepada Nabi, itulah sifat manusia. Dia sentiasa mempertikaikan pembahagian harta. Bahkan Nabi pun dia pertikai. Dan kalau dia dapat, dia akan redha. Dan kalau dia tak dapat, kata Allah, izahum yaskhatun, dia akan mempertikaikan dan terus bercakap. Kan? Itu sifat manusia. Baik. Dan dalam hadis juga Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat dalam jalur yang sama. Imam Bukhari Muslim dalam jalur yang sama. Dia jadi muttafaqun alaih. Kata Nabi, iyyakum bizan, jauhilah kamu dengan zon, kerana fa inna zanna akzabal hadis, kerana zon ataupun sangkaan buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Sangkaan yang buruk itu adalah ucapan yang paling dusta, kata Nabi. Sebab itu dalam Islam kita digalak untuk pergi tabayun, pergi bertanya semua tu kan. Baik. Jadi manusia ini, saya punya degree Ustaz dalam bidang psikologi. Jadi kita belajar tentang manusia. Memang manusia ini dia memulakan hati dia itu, ataupun apa yang pertama appear keluar daripada hati dia itu memang sangkaan yang buruk. Bila kita tengok satu orang kan, main kita pergi besar malam kalau tengok satu brother ni, apa usia pelik kita ni, kita dah hati main lagu tu dah. Kan? Selalunya macam tu lah kita tengok. Dia ni dia buat sempoi apa. Kita selalunya macam tu lah manusia ni kan. Tetapi kata Buya Hamka dalam buku dia, bukankah tali-tali sangka buruk itu ataupun bukankah tali-tali su'uzon itu telah terputus bila mana salam pertama telah dihulur, kata Buya Hamka dalam buku dia. Bermaksud memang kita tengok dia ni apa, tapi bila dan Assalamualaikum, salam terus jadi baik. Selalunya macam tu. Selalunya macam tu lah. Bila kita tengok daripada jauh, dia ni buat kemah apa. Zaman kita sekolah kalau ustaz kita kata apa, cewi. Ini dah buat cewi apa. Padahal tak kenal lagi. Tapi dan kat tangan kan. Allah. Zaman kami sekolah dulu ustaz, kami duk share gel rambut. Pergi tandas pakai share gel sangit. Sebelum tu bergaduh lah. Tapi bila kita kenal, rupanya brother ni baik. Begitu juga zakat. Macam Buya Hamka kata, bukankah tali-tali sangka buruk itu telah terputus bila sebaik mana salam pertama telah dihulur. Hulurkan salam. Bagi tahu. Siasat. Buka laman web, tengok. Kita akan tahu. Macam saya cakap kat ustaz tadi, saya dulu antara orang yang lantang juga ataupun yang dalam hati ni menyimpan satu perasaan yang geram kepada zakat. Tapi bila saya mula mendidik diri saya untuk tengok laman web, kan? Tengok ni semua tu baru rasa okey, aku silap. Ada something yang aku tak tahu. Okay. Dan benda itu untuk zakat juga ada benda jugalah. Yang kita kena bincangkan juga sekali tu. Okey. Terima kasih Ustaz Noh. Jadi apa yang saya dapat kat sini, pesanan Ustaz Ibnu Rijal kepada semua, kalaulah kita ada isu-isu yang viral tentang kemiskinan, kefakiran, kita kena tanamkan dalam diri kita ni, benda yang pertama adalah selidik dan sangka baik. Mungkin kalau orang duk viral tentang kemiskinan, walaupun kita rasa marah, cara dia adalah kita kena PM institusi zakat untuk tanya, orang ni dah dapat lagi bantuan, ada salur lagi bantuan. Institusi kita, Ustaz kan? Institusi kita, keluarga kita. Patut kita tanya, dapat lagi. Betul macam Ustaz kata kan? Kita tanya, jangan kita menjatuhkan, kita tanya kan? Pasal itu, kita tahu, okey, duit ekor ada dalam tu.
So aku nak tanya mereka, Hmm. apa bagi lagi? Bagi dah, Hmm. alhamdulillah. Apa tak bagi lagi? Hmm. Tolong bagi Ustaz. Selesai. Hmm. Macam family to family punya perbincangan. Sepatutnya begitulah. Tapi sekarang tak jadi macam tu, jadi macam musuh. Ya, kita risau tu. Okay, Ustaz, kita pun dah hampir sejam lebih dah ni. Sejam 4 minit, sejam 5 minit no. Jadi kita pun dah tak banyak masa. Kita peruntukan masa pun ke Ustaz pun lebih kurang banyak tu je no. Jadi Ustaz mungkinlah sembang santai kita nak berakhir dah. Mungkin Ustaz ada sedikit pesanan lah untuk mungkin kami di Zakat Pulau Pinang, mungkin Ustaz ada pesanan untuk pembayar-pembayar zakat di Zakat Pulau Pinang, ataupun Ustaz ada pesanan pembayar-pembayar zakat di bukan Zakat Pulau Pinang, ataupun Ustaz ada pesanan-pesanan untuk semua penerima-penerima bantuan zakat daripada Zakat Pulau Pinang. Silakan Ustaz. Baik, saya nak pi pantas lah. Pasal ada banyak sikit ni. Saya nak pi laju-laju. Yang pertama, untuk kita semua orang Islam yang berada di Pulau Pinang dan bukan Pulau Pinang. Yang berada di Pulau Pinang, tunaikan zakat. Ini nak masuk raya dah ni. Jangan lupa, kita punya kefardan zakat fitrah tu kena tunaikan. Kemudian, bagi orang Islam juga, saya sarankan tunaikanlah zakat kepada medium yang rasmi. Sebab medium rasmi ini ada bebanan, taklif. Bebanan apa? Bebanan sudut pandang orang, pemerhatian orang dan sebagainya. Yang ketiganya, institusi ini adalah institusi kita. Kita lah yang menjaganya. Cuma para asatizah di pusat zakat itu mereka hanya pemegang amanah. Mereka bukan, zakat itu bukan mereka punya. Satu hari mereka pencin, mereka umur 55, mereka keluar lah. Maksud institusi itu yang kita sayang. Kan? Yang ketiganya. Okay, baik. Seterusnya, kepada para penerima zakat, anda adalah ejen untuk menyebarkan kebaikan zakat. Kalau anda telah menerima sumbangan daripada zakat, bahkan ada yang dapat bulan-bulan pun, saya dipahamkan kan, ada yang family yang dapat, ada yang dapat bantuan modal untuk mulakan rakan runcit, saya baca kan. Anda adalah ejennya. Anda adalah ejennya. Sebab anda menerima keistimewaan itu, bila mana ada orang lain sedang menghantam dan anda membacanya, anda adalah menjadi duta. Sepatutnya penerima zakat di Pulau Pinang ni ada berapa ratus ribu juta orang. Berapa ramai ejen kita ada sepatutnya untuk tolong counter balik. Tapi malangnya itu tak berlaku. Jadi kita minta sangat-sangatlah. Sebab jangan pandang zakat itu adalah milik para asatizah mana-mana. Jangan. Kita pandang institusi itu adalah milik kita bersama. Diasaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Institusi itu. Dan sistem kecantikan ekonomi itu adalah sistem Islam. Sistem ini cantik dah. Kita lah nak mewarnai kecantikan tersebut. Baik. Yang terakhir, pesanan untuk zakat Pulau Pinang. Saya tak mahu orang kata lagi, Ustaz ni dah buatlah dengan zakat, dia kata dia backup pula zakat lah. Bukan. Jangan jadikan musuh. Itu poin dia. Jangan jadikan kita ni bertentangan. Tidak. Ini adalah institusi kita. Tetapi pesanan ataupun perkongsian daripada saya orang awam kepada pihak zakat Pulau Pinang, yang pertama saya yakin dan percaya para asatizah, para amil di zakat seluruh Malaysia pun amanah, alhamdulillah. Cuma yang saya nampak dalam menguruskan persepsi ini, zakat Pulau Pinang kena move stop, bukanlah zakat Malaysia lah. Saya nak kata Pulau Pinang pun tak boleh sangat. Di sudut aktif, saya tengok Pulau Pinang antara yang aktif. Tapi zakat Malaysia dan khususnya Pulau Pinang, sebab kita lah di Pulau Pinang, kita nak satu medium yang dalam bahasa kita orang kata medium yang inklusif, yang mengakar, membumi. Macam Ustaz buat sekarang di Sembang Santai. Ini antara salah satunya. Sebab sekarang kita berhadapan dengan kluster yang baru, kluster netizen. Dan kluster netizen ini memberi impak yang cukup besar. Ahli politik naik dan jatuh kerana netizen. Minta maaf saya sebut. Jadi zakat kena ada satu tim yang kena berhadapan dengan netizen, yang betul-betul cakna di ruangan komen, di ruangan kan ada orang boleh post dekat kita punya wall itu. Sebab dulu orang nak tahu pasal zakat, orang pergi tanya, saya sakit buah pinggang boleh dapat zakat dah. Orang pergi kaunter tanya. Sekarang orang post di Facebook je. Dan bila ada kaki tangan zakat tak respon post itu akan sentiasa kelihatan di situ. Di situ nampak kelemahan kita. Kan? Bagi saya lah untuk pihak zakat di Malaysia kena ada satu tim yang kena berhadapan dengan kluster terbesar di Malaysia ni. Kluster apa? Kluster netizen. Kemudian macam yang mana yang Ustaz Nazrin peloporkan, iaitu perbincangan yang bersifat membumi seperti mana Sembang Santai macam Ustaz buat, perkongsian yang orang kata apa, mudah untuk masuk dan tengok. Saya puji dan saya harap Ustaz menjadi pelopornya. Ustaz teruskanlah Ustaz. Betul.
Macam hari ni saja kita dapat banyak mana ada audience yang clear kan dengan kita punya ni. Sebab sebelum ni kita nampak dia lebih eksklusif, nampak forum atas pentah yang orang segan. Tapi bila Ustaz Nazrin mulakan buat macam ni, orang awam boleh tengok, boleh dengar, boleh komen, oh Ustaz, kalau media ini diteruskan di semua negeri dan diteruskan lagi masa akan datang, saya yakin insya-Allah persepsi itu akan berjaya ditangkis. Insya-Allah Ustaz. Itu saja daripada Okay, saya. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya juga wakil daripada seluruh warga kerja Zakat Pulau Pinang nak ucap kepada Ustaz, terima kasih banyak-banyak, jazakallah khair, sebab Ustaz sudi bagi masa, bagi ruang dalam keadaan yang orang kata apa, Ustaz ni memang handsome lah. Bagi manfaat, bagi ilmu, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan sana. Dan kesempatan ini juga saya ucapkan kepada semua para penonton yang dimuliakan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk join duduk dengan kami di alam maya Facebook ni, dengar kami sembang-sembang. Ini fakta bukan auta. Mudah-mudahan kita semua, saya, Ustaz bin Nur Rijal, seluruh yang menyaksikan ni dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah hadiahkan kita syurga yang menjadi sebaik-baik dan semulia-mulia tempat peninggalan. Insya-Allah. Insya-Allah Ustaz bin Nur Rijal panjang umur, murah rezeki, kita akan jumpa lagi Okay, Ustaz. Insya-Allah. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.